Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, bersama lagi dengan Cikgu K. Hari ini kita nak belajar tajuk bahagi dalam unit masa. Okey, jadi sama macam video sebelum ini, darab masa, Cikgu suka ingatkan kepada semua yang paling penting sekali bila kita nak buat operasi yang berkaitan dengan unit masa ni, kita mesti ingat ataupun kita mesti dah tahu perkaitan antara unit-unit masa yang terlibat. Contohnya kalau kata hari dengan jam. Okey, kita dah automatik kita kena tahu satu hari 24 jam. Okey, ataupun kalau dikatakan ataupun diberikan soalan tahun dengan bulan. Automatik kita kena tahu perkaitannya adalah 1 tahun bersamaan dengan 12 bulan. Okey, jadi perkara ini sangat-sangat penting sebab benda inilah yang kita akan aplikasikan. Benda ini yang kita akan gunakan untuk kita nak jawab soalan-soalan yang berkaitan dengan unit-unit masa. Okey, jadi kita jangan buang masa lagi, kita tengok contoh. Baik, katalah ada 10 hari 5 jam bahagi 7. Okey, so dekat sini kita tak ada nak buat jadual T. Sebab bila bahagi ni, of course lah kita akan gunakan bahagi yang seperti biasa. Maksudnya ada bumbung, ada dinding. Kemudian yang boleh cikgu ingatkan adalah sifir. Sifir pastikan kamu tahulah kalau ni bahagi 7, maksudnya kamu dah tahu sifir 7. Okay, ataupun kalau kamu tak hafal macam biasa, tolong buatkan senarai dekat tepi supaya menjadi rujukan untuk kamu. Okey, dekat sini kita akan menyelesaikan mengikut unit dia. Memang kita nampak ada 10 hari 5 jam. Okey, kita buat sikit-sikit. Kita selesaikan hari dulu. Okey, contoh 10 hari yang paling hampir adalah 7. Jadi jawapannya adalah 1 hari. Okey, jadi kita akan tolakkan 7 untuk dapatkan baki 3. Baik, selalunya untuk bahagi biasa kita akan terus turunkan 5 untuk jadi 35. Betul tak? Lepas tu nanti 35, kita pun letaklah 5 ni. Jadilah jawapan 5 jam. Okey, itu adalah satu kesilapan yang sangat biasa dilakukan. Okey, kita kena ingat sekarang ni kita sedang membahagi unit masa dan nilai untuk setiap unit adalah berbeza. Jadi kita tak boleh terus gabungkan 3 hari ini dengan 5 jam. Terus kita jadikan 35. 35 tu 35 apa? Hari ke? 35 jam ke? Jadi tak boleh. Okay, sebab nilai dia berbeza. Jadi apa yang kita nak buat? 3 hari ni kita akan tukarkan kepada jam. Sebab itu tadi cikgu kata bila kita nak selesaikan soalan-soalan unit masa ni, perkaitan itu sangat penting. Jadi kita kena tengok kalau kata hari dengan jam, automatik kita dah tahu satu hari bersamaan dengan 24 jam. Jadi kalau 3 hari kita darabkan dengan 24 jam untuk dapatkan nilai 72 jam. Okey, kenapa cikgu tukar 3 hari ni? Sebab bila unit dia dah jadi jam, barulah kita boleh gabungkan dengan 5 jam yang sedia ada ni. Kalau tidak, 3 hari kita nak tambah terus dengan 5 jam. Unit yang berbeza. Jadi kita tak boleh terus dapat 3 tambah 5 ataupun 3 gabungkan dengan 5, terus dapat 35. Tak boleh. Okay, jadi kita kena samakan unit dia. Okay, kalau ini dalam hari kita jadikan jam, kemudian cikgu akan tambahkan dengan 5 jam yang telah diberikan pada soalan. Okay, 5 jam ni dia tak ada hilang macam tu je. Okay, jadi untuk bahagian jam, nombor dah berubah menjadi 77. Bila dah dapat 77 ni, barulah kita bahagi seperti biasa. Kita bahagilah kalau kata 77, kita ambil 7 yang pertama ni dulu. Okay, so kita tolak dulu 7. Dan barulah turunkan 7 yang kedua. Okay, bahagi macam biasa sahaja. Alright, sehinggalah kita tak dapat baki. Dekat sini barulah betul bila kita dapat jawapan sebagai 1 hari 11 jam. Okay, jadi ingat bila kita dah dapat baki pada unit yang lebih besar, untuk kita nak gabungkan dengan unit yang kecil ni, kita kena tukar unit untuk dapatkan unit yang sama. Kalau contoh kat sini 3 hari, kita kena jadikan 3 hari ni sebagai jam. Gabungkan dengan 5 jam ni, barulah kita boleh selesaikan. Alright. Okay, kita tengok contoh yang lain. Okay, kali ni minggu dengan hari. Okay, jadi mesti dah ada dalam kepala 1 minggu bersamaan dengan 7 hari. Okay, jadi ni kita buat dulu dia punya tapak jalan kerja dia lah.
Okey, pastikan CV ada. Kita akan selesaikan untuk bahagian minggu dulu. Okey, jadi 21 minggu. Yang paling hampir adalah 20. Jadi kita cari dulu untuk 20 minggu. Kita ada 1 minggu baki. Okey, jadi macam cikgu cakap tadi, ini bukan bahagi biasa. Jadi kamu jangan terus turunkan 5, lepas tu gabungkan jadi 15. Lepas tu cari pula apa yang paling hampir dengan 15. Okey, tak boleh sebab satu yang baki ini adalah dalam unit minggu. Okey, jadi kita nak gabungkan dengan 5 hari ni, seminggu itu kita kena tukarkan kepada 7 hari. Dan 7 hari ini kita akan bawa ke unit yang sama hari ini. Okey, jadi kita akan tambahkan dengan 5 hari yang sedia ada untuk dapatkan nilai 12 hari. Jadi 12 inilah yang baru kita akan bahagikan dengan 4. Jadi kat sini dah ada 12, jadi jawapan dia adalah 3 dan kita boleh terus tolak untuk dapatkan jawapan. Okey, jadi jawapannya adalah 5 minggu, 3 hari. Okey, kali ini tahun dan bulan. Okey, jadi automatik 1 tahun ada 12 bulan. Alright, jadi kita akan buat dulu tapak jalan kerja dia. Kita akan selesaikan dulu untuk unit yang lebih besar iaitu tahun. Jadi kita tengok 11 tahun yang paling hampir adalah 7. Okey, jadi kita akan ambil setahun, kita tolak dulu dengan 7 untuk dapatkan baki 4 tahun. Okey, jadi sama juga macam tadi. 4 tahun ni bila kita nak gabungkan dengan sebulan ni, kita kena tukarkan 4 tahun ni menjadi bulan. Okey, jadi kita darablah dengan 12. Ini kita dah belajar masa tajuk perkaitan masa hari tu. Okey, jadi kalau mana yang mungkin tak ingat, kamu boleh tengok balik video cikgu untuk ulang kaji. Okey, jadi so dekat sini kita dapat 48 bulan. Kita nak gabungkan dengan sebulan yang diberi pada soalan. Kita dapat 49 bulan. Okey, tengok kat CV 7 ada tak 49? Alright, ada. Okey, jadi kita dapat jawapan 7 dan kita boleh tolak sehingga tiada baki. Kita keluarkan semula jawapan kita sebagai 1 tahun 7 bulan. Okey, kali ni dekad dan tahun. Alright, 1 dekad bersamaan dengan 10 tahun. Mesti automatik, mesti dah ada dekat dalam kepala kita. Okey. Alright, kita sediakan dulu tapak. CV jangan lupa kita selesaikan dulu untuk bahagian dekad. Okey, 24 yang paling hampir adalah 18. Okey, jadi kita ambil jawapan 2. Okey, 2 akan jadi 2 dekad lah. Okey, tolak 18. Kita tengok berapa baki yang kita ada. 6 dekad. Jadi 6 dekad ni untuk kita nak gabungkan dengan tahun, kita kena pastikan kita tukar dulu unit dia. Okey, jadi 6 dekad bersamaan dengan 60 tahun, barulah kita gabungkan dengan 3 tahun yang sedia ada. Okey, so kita dapat 63 tahun, barulah kita bahagi dengan 9. Okey, so kita carilah 63, okey ada. Jadi kita letakkan jawapan 7. Okey, unit dekat sini dah jadi tahun lah. Okey, kita tolak 63, tak ada baki dan kita keluarkan jawapan kita sebagai 2 dekad 7 tahun. Okey, 21 tahun 8 bulan bahagi 20. Okey, again tahun dengan bulan perkaitannya adalah 1 tahun 12 bulan. Okey, jadi kita sediakan dulu tapak bahagi seperti biasa. Pastikan CV kita ada dan kita akan selesaikan mengikut unit. Okey, jadi kita selesaikan tahun dulu. 21 tahun yang paling hampir adalah 20. Jadi kita letakkan 1 tahun dekat situ. Kita cari baki. Okey, macam tadi, 1 ini masih lagi dalam unit tahun. Jadi untuk kita nak gabungkan dengan 8 bulan, kita akan tukarkan 1 tahun itu bersamaan dengan 12 bulan, barulah kita gabungkan dengan 8 bulan yang diberi pada soalan. Okey, jadi bila kita dah tambah, kita dah dapat 20 bulan dan kita selesaikan bahagi. Kita tengok balik CV, 20 ada jawapan dekat sini. Jadi kita akan ambil 1 sebagai jawapan bulan dan kemudian kita tolak sehingga tiada baki. Jangan lupa kita keluarkan jawapan kita untuk dapatkan 1 tahun 1 bulan. Okey, seterusnya 20 abad 16 tahun bahagi 18. Okey, jadi dekat sini kita dah nampak unit yang terlibat adalah abad dan tahun. Okey, jadi
Automatik kena tahu 1 abad bersamaan dengan 100 tahun. Okay, jadi dekat sini kita bahagi seperti biasa. Okay, pastikan kita ada sifir 18. Kemudian kita akan selesaikan mengikut unit dia. Okay, jadi kita selesaikan abad dulu. Yang paling hampir adalah 18. Jadi kita ambil jawapan 1 lah. Okay, 1 itu akan jadi abad. Kita tolak untuk dapatkan baki 2 abad. Okay, jadi 2 abad ni kita akan tukarkan menjadi tahun. Sebelum kita nak gabungkan ni, kita kena tukarkan 2 abad ini menjadi tahun. Jadi, jalan kerjanya adalah darab 100. So, kita akan dapat 200 tahun. Barulah kita gabungkan dengan 16 tahun yang sedia ada untuk dapatkan hasil 216 tahun. Jadi dekat sini barulah kita bahagi semula dengan 18. Okay, jadi kita akan ambil lah. Contoh 2 ni memang tak cukup. Jadi kita ambil 21. Okay, 21 paling hampir adalah 1. Kita tolak dulu 18. Okay, 3. Turunkan 6. 36 ada tak? Okay, ada. Jadi kita letakkan jawapan dan kita tolak sehingga tiada baki. Kemudian kita keluarkan jawapan kita 1 abad 12 tahun. Okey, selesai pembelajaran hari ini. Jadi cikgu harap kamu boleh faham dengan apa yang cikgu ajar hari ini. Cuma satu, sekali lagi cikgu ingatkan, pastikan perkaitan antara unit masa yang terlibat itu kita dah memang tahu dan kemudian bila kita bahagi mengikut unit. Okey, baki untuk unit yang lebih besar itu sebelum kita nak gabungkan dengan unit yang lebih kecil, kita kena tukar unit tersebut. Jadi perkaitan antara masa sangat-sangat penting untuk kita gunakan dekat bahagian itu. Okay, jadi cikgu rasa kita berhenti dekat sini. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.